Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, nutritionist Zaiza, dalam sesi demonstrasi masakan bersama nutritionist KKM, dan kali ini saya akan membawakan kepada anda menu sihat bagi ibu hamil dengan masalah anemia. Demonstrasi masakan ini diadakan di premis Dapur Sihat Masyarakat DSM yang terletak di Kampung Kelanang, Banting, Selangor. Dapur Sihat Masyarakat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia ditempatkan di klinik kesihatan ataupun komuniti bertujuan mempromosikan amalan pemakanan sihat melalui demonstrasi cara penyediaan hidangan makanan, terutamanya perancangan menu, pengubahsuaian resepi, kebersihan dan keselamatan makanan. Sepanjang sesi ini, saya juga akan berkongsi panduan pemakanan bagi mencegah anemia semasa hamil serta tips pemakanan berkaitan menu yang akan dimasak. Oleh itu, jangan ke mana-mana dan teruskan bersama saya sehingga ke penghujung sesi ini. Anemia kekurangan zat besi atau Iron Deficiency Anemia IDA berlaku apabila zat besi tidak mencukupi untuk menghasilkan hemoglobin dalam sel darah merah. Anemia mudah berlaku semasa hamil kerana bekalan zat besi yang diperlukan adalah lebih tinggi bagi menampung keperluan ibu dan bayi dalam kandungan. Ia boleh dikesan apabila paras hemoglobin dalam sel darah merah kurang daripada 11 gram per desiliter. Di sini saya kongsikan 5 panduan asas pemakanan bagi mencegah anemia semasa hamil. Pertama, makan makanan yang seimbang dan pelbagai merangkumi 5 kumpulan makanan berdasarkan Panduan Piramid Makanan Malaysia 2020. Gunakan konsep pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh untuk merancang pengambilan hidangan makan utama iaitu sewaktu sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Yang kedua, tingkatkan pengambilan makanan kaya zat besi melalui sumber haiwan dan tumbuhan setiap hari. Seterusnya adalah makan makanan yang dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi seperti jambu batu dan buah-buahan sitrus semasa makan hidangan utama. Yang keempat, jarakkan pengambilan makanan berasaskan bijirin penuh ke kacang, legium dan susu untuk tempoh 1 hingga 2 jam sebelum atau selepas mengambil hidangan utama. Makanan ini mengandungi fitate dan kalsium yang kita perlu jarakkan pengambilannya untuk penyerapan zat besi yang lebih baik. Dan yang terakhir, elakkan pengambilan minuman yang boleh menghalang penyerapan zat besi. Contohnya seperti air teh, kopi dan minuman berkarbonat. Bersama dengan saya adalah Puan Lily, Jururawat Kesihatan daripada Klinik Kesihatan Jenjarum yang akan membantu dalam penyediaan hidangan menu ini. Baiklah, tiba masanya untuk kita mulakan sesi demonstrasi masakan menu sihat untuk ibu hamil anemia. Resepinya adalah kerabu lala bersama bayam Brazil. Resepi sihat lagi menyelerakan. Sebelum kita mulakan, Puan Lily akan berkongsi perkara penting sebagai persediaan awal sebelum sesi masakan berlangsung. Dipersilakan Puan Lily. Sebelum memasak, kita perlulah membasuh tangan, peralatan masakan dan bahan mentah yang digunakan dengan betul. Ini bagi memastikan kebersihan dan kualiti makanan yang dimasak adalah terjamin. Ikuti klip video ini untuk penerangan yang lebih terperinci bagi persediaan awal sebelum sesi masakan dimulakan.
Bahan-bahan bagi menu kerabu lala bersama bayam Brazil adalah 500 gram lala, 3 cawan bayam Brazil, 1 cawan tauge, 65 gram iaitu 3 biji limau kasturi diperah jusnya, 35 gram iaitu 1/2 biji tomato dipotong dadu, garam beriodin secukup rasa, bahan dihiris halus, 1 biji mangga muda, 1 kuntung bunga kantan, 40 gram iaitu 2 biji bawang merah, 50 gram iaitu 1/4 biji bawang besar, 5 gram iaitu 1 biji cili merah, 2 gram atau 1/2 biji cili hijau. Itu tadi senarai bahan masakan yang diperlukan untuk menu kita kali ini. Baiklah, Puan Lily, tangan dah dibasuh bersih, bahan pun telah tersedia. Jadi kita akan mulakan sesi demonstrasi masakan kita dengan menunya kerabu lala bersama bayam Brazil. Jadi yang pertama sekali kita akan mulakan adalah dengan celur bayam Brazil kita dan juga tauge. Okay, kita akan celur dalam masa yang singkat sahaja untuk memastikan kita tak menghilangkan nutrien yang ada di dalam bayam Brazil ini. Okey, bayam Brazil kita akan celur dalam waktu yang singkat, tidak lebih daripada 1 minit lah. Okey, dan seterusnya kita akan angkat bayam Brazil kita. Warna dia akan naik kalau kita celur dalam waktu yang singkat. Warna dia masih bertahan lah dengan colour hijau yang cantik, yang segar untuk kita punya kerabu nanti. Seterusnya kita akan masukkan tauge untuk kita celur dalam waktu yang singkat. Okey, jadi Puan Lily akan masukkan tauge ke dalam kita punya periuk lah untuk gunakan air yang mendidih bagi memastikan kita boleh celur dalam waktu yang singkat. Okey. Tauge ini juga kaya dengan zat besi yang bagus untuk ibu hamil. Okey. Setelah kita mencelur bayam Brazil dan juga tauge, jadi sekarang kita akan sediakan kerabu kita. Jadi bahan yang kita akan masukkan terlebih dahulu adalah lala, bayam Brazil dan juga tauge ke dalam bekas. Okey, dipersilakan Puan Lily, kita masukkan terlebih dahulu. Okey. Lala ini kita telah rebus lebih awal dengan dan kita masukkan serai semasa di dalam air rebusan untuk meningkatkan aroma dan juga rasa lala itu tadi. Okey. Okey, bayam Brazil telah kita masukkan dan seterusnya adalah tauge. Okey. Baiklah, kemudian kita akan masukkan bahan-bahan yang telah kita hiris halus iaitu seperti mangga, juga bunga kantan dan juga bawang. Okey, jadi Puan Lily akan masukkan ke dalam bekas kerabu ini. Okey. Bunga kantan. Dan juga bawang. Kita pun gunakan kalau untuk menambahkan warna kita dalam bahan kerabu kita, kita masukkan 2 jenis cili, cili merah dan juga cili hijau bersama juga dengan tomato yang telah dipotong dadu. Kepada yang suka pada rasa pedas-pedas, bolehlah kita masukkan cili padi ke untuk kalau tak kita guna cili merah pun dah cukup lah. Okey. Seterusnya kita gunakan juga tomato untuk dimasukkan ke dalam bahan kerabu kita. Jadi kalau kita lihat macam-macam jenis sayur-sayuran yang kita masukkan dan juga kita gunakan lala untuk menu ini. Jadi sekarang Puan Lily akan gaul terlebih dahulu semua bahan yang disediakan ini dan kita akan gaul dengan berhati-hatilah supaya kita tak nak terlalu layu bahan-bahan yang kita gunakan ini. Kesemua bahan yang kita gunakan mengandungi nutrien-nutrien yang diperlukan untuk ibu hamil seperti vitamin C, zat besi dan juga folat dan pelbagai mikronutrien yang lain. Okay, bau dia pun dah naik daripada bau bunga kantan tadi dengan lala yang kita rebus dengan serai. Jadi dia dah memberi satu rasa yang sedaplah dan menyelerakan. Menu ni ringkas saja, boleh dibuat untuk makan tengah hari ataupun makan malam. Okay, seterusnya kita akan masukkan sedikit air perahan limau untuk memberikan rasa dan menyeimbangkan lagi kita punya kerabu ni tadi. Okay, kita guna sikit saja kan. Alright. Dan yang terakhir kita akan masukkan secubit garam beriodin untuk menyeimbangkan rasa kerabu kita ini.
garam ini adalah keperluan sehari kita pun adalah 1 sudu teh saja. Jadi kalau untuk kerabu pun kita akan masukkan hanya secubit untuk memberi sedikit rasa lemak daripada masin yang kita gunakan. Inilah menu yang telah dihasilkan, iaitu kerabu lala bersama bayam Brazil. Kita menggunakan lala dan digabungkan bersama pelbagai jenis sayur-sayuran seperti bayam Brazil, tauge, bunga kantan dan tidak lupa juga buah-buahan seperti mangga dan air perahan limau. Kesemua bahan-bahan segar ini mengandungi pelbagai jenis nutrien yang amat baik untuk ibu hamil dengan masalah anemia. Sekarang kita di akhir sesi demonstrasi masakan bersama nutritionist KKM bagi menu ibu hamil anemia. Terima kasih kepada anda yang meluangkan masa bersama kami. Diharapkan anda mendapat manfaat daripada sesi demonstrasi masakan ini, terutama bagi ibu-ibu yang ingin mencegah masalah anemia semasa hamil. Jangan lupa untuk amalkan juga panduan pemakanan ibu hamil anemia yang telah saya kongsikan di awal sesi ini tadi, iaitu makan secara seimbang, tingkatkan pengambilan makanan kaya zat besi, jarakkan pengambilan makanan berasaskan biji penuh ke kacang, legium dan susu untuk tempoh 1 hingga 2 jam sebelum atau selepas mengambil hidangan utama. Elakkan pengambilan minuman yang boleh menghalang penyerapan zat besi. Sekian saja daripada saya, nutritionist Zaiza. Jangan lupa untuk layari laman web kami seperti yang tertera untuk maklumat pemakanan yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih.